Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ilmu merupakan pintu gerbang pada segala kebaikan. Tanpa ilmu, kita tidak akan cemerlang, gemilang dan terbilang di mana saja kita berada. Justru ilmu perlu kita kuasai. Malah sejarah Islam yang unggul sebelum ini bertunjangkan ilmu. Apabila orang bercakap tentang bumi Andalus sebagai contohnya, bumi Spanyol yang dahulu, kita bercakap tentang saintis yang hebat. Kita bercakap tentang Ibn Sina, kita bercakap tentang Ibn Nafis, Az-Zahrawi dan ramai lagi. Yang semua mereka meledakkan ilmu-ilmu baru yang akhirnya mengubah barat. Justru tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini ialah kejar ilmu. Kita harapkan daripada perbincangan ini kita akan terangsang untuk menguasai ilmu. Kita akan terangsang untuk mencari ilmu. Dan kita akan terangsang untuk menerokai dan mengembangkan ilmu. Semoga dengan itu insya-Allah kita akan berjaya. Jangan ke mana-mana, bersama-sama saya selepas ini, insya-Allah. Ilmu tidak dikuasai oleh kita. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khalifah yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sebelum baginda diturunkan ke muka bumi ini, dalam Al-Quran Allah menceritakan satu senario penting yang berlaku sebelum Nabi Adam diturunkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan senario ini berdasarkan firman-Nya yang berbunyi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan Allah mengajar kepada Adam nama-nama kesemuanya. Ditafsirkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan muka bumi ini. Ilmu itu telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ia memberi satu makna penting kepada kita, bahawa untuk cemerlang di dunia, perkara yang amat penting yang perlu kita kuasai ialah ilmu. Sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi Adam. Sebelum diturunkan ke muka bumi, dipersiapkan diri baginda dengan ilmu terlebih dahulu. Justru andai kata kita nak cemerlang di alam mayapada ini, kita cemerlanglah dengan ilmu. Walaupun kita akur, ilmu semata-mata tidak mencukupi. Perlu disusuli dengan amal dan seumpamanya. Itu kita terima. Tetapi ilmu merupakan pintu gerbang kepada segala kebaikan. Tanpanya, kebaikan lain tidak akan tercapai. Maka ayat yang pertama, yang juga merupakan perintah yang pertama, yang Allah turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah menyuruh kita membaca. Tersirat pada perintah ini ialah penguasaan ilmu. Sebab membaca merupakan satu aktiviti untuk menguasai ilmu. Justru ayat pertama yang Allah turunkan tak ada berkaitan dengan janggut, tak ada berkaitan dengan serban, tak ada berkaitan dengan solat, tak ada berkaitan dengan makan, tak ada berkaitan dengan tahlil, tak ada berkaitan dengan tasbih, tapi ada berkaitan dengan membaca untuk menambahkan ilmu. Oleh sebab ia merupakan ayat dan juga perintah pertama, maka saya mengatakan ilmu adalah pintu gerbang kepada segala kebaikan. Lebih menarik ialah firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin." Sampai ke ujung ayat. Ketahuilah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan minta ampunlah kepada Allah di atas kesilapanmu dan kesilapan mukminin dan mukminat. Ketika Imam Sufyan bin Uyainah ditanya tentang ayat yang mementingkan ilmu dalam Al-Quran, antara ayat yang diutarakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah ialah ayat yang saya bacakan tadi, surah Muhammad ayat 19.
Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah berkata, tidakkah kamu melihat ayat ini? Bagaimana Allah memulakan ayat dengan fa'lam, ketahuilah. Kemudian barulah kalimat tauhid, annahu la ilaha illallah. Kemudian barulah amal, wastaghfir li dzambik. Maka itulah urutan yang Allah mahu kita faham dan laksanakan. Untuk cemerlang, kena fa'lam dahulu. Fa'lam artinya ketahuilah. Ketahui berkaitan dengan ilmu. Apa-apa pun bermula dengan ilmu. Kemudian barulah datang la ilaha illallah, kalimat tauhid ataupun kalimat iman. Barulah selepas itu datangnya amal. Maka ilmu terlebih dahulu, kemudian iman, kemudian amal. Itulah urutan yang kita simpulkan daripada surah Muhammad ayat 19. Maka hari ini kita bercakap tentang kejar ilmu. Bukan sekadar berjalan, berlenggang-lenggok. Tidak. Kejar ilmu. Maksudnya, kena pulun. Kena kuasai betul. Apatah lagi kita hari ini di era meledaknya kajian dan juga penerokaan ilmu di pelbagai bidang. Masya Allah. Andai kata kita terlambat, bas akan meninggalkan kita. Akhirnya, kita terbabas destinasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Kejar ilmu ini menuntut kita supaya mengetahui mengapa ilmu penting. Bila kita sedar ilmu itu penting, baru kita kejar. Samalah seperti sebahagian kita. Kita sedar, di ujung sana ada satu gerai. Makanan dia sedap. Waduh, makan sepinggan, baru rasa. 5 pinggan, baru Alhamdulillah, sedap. Kita usaha pergi ke kedai itu. Walaupun kita terpaksa melintasi banyak kedai makan, tak apa. Yang penting sampai ke gerai itu sebab dia istimewa. Mengapa kita berusaha? Kita kejar pergi ke gerai itu sebab kita sedar ada keistimewaannya. Sama juga dengan ilmu. Orang yang betul-betul mengejar ilmu, mereka mengejarnya disebabkan mereka sedar mengapa ilmu itu penting. Tapi orang yang malas membaca, malas mencari ilmu, mereka tak sedar kepentingan ilmu. Sebab itu hidup mereka hidup yang berlalu begitu saja. Mereka hanya melintasi kehidupan ini cara berlenggang-lenggok. Mereka tidak sedar ilmu itu penting. Lantas bila mereka dihadapkan dengan masalah, mereka terkapai-kapai. Disebabkan mereka ketandusan formula untuk selesaikan masalah itu, disebabkan mereka kekurangan ilmu. Kita berharap kita tidak menjadi seperti itu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Tadi saya mengatakan ilmu pintu gerbang kepada segala kebaikan. Dan saya juga mengatakan orang yang kejar ilmu ialah orang yang menyadari mengapa ilmu penting. Maka, mengapa ilmu penting, tuan-tuan dan puan-puan? Ilmu penting disebabkan pertamanya hanya dengan ilmu kita kenal tujuan hidup kita. Dalam surah Az-Zariyat Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka hanya dengan ilmu kita kenal tujuan dan matlamat hidup kita. Maka kita takkan terbabas selepas itu. Yang keduanya, hanya dengan ilmu kita kenal yang Maha Pencipta. Ramai orang bercakap tentang Tuhan pada hari ini. Tapi Tuhan yang mereka sembah kadang-kala bukan Tuhan yang sebenarnya. Ada yang menyembah patung berhala. Ada yang menyembah batu bata. Ada yang menyembah, mengagungkan makhluk-makhluk yang mereka anggap menggerunkan. Ada yang menyembah dewa-dewi. Dan begitulah seterusnya. Maka hanya dengan ilmu kita kenal Tuhan yang Maha Pencipta. Maka
Allah menegaskan dalam Al-Quran bahawa annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apa-apa yang baharu. Maka hanya dengan ilmu kita kenal Allah. Siapa yang Maha Pencipta? Yang ketiganya, hanya dengan ilmu kita kenal hak dan batil. Contoh pada hari ini lahir banyak isme yang sesat. Machiavellianisme, Darwinisme, banyak isme yang lain yang sesat. Dan kita tidak akan tahu kesesatannya tanpa ilmu. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jika kita tidak ada ilmu, kita akan campur adukkan hak dengan batil. Sedangkan Allah mengarahkan, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka hanya dengan ilmu, kita kena yang hak dan yang batil. Yang keempat, hanya dengan ilmu, kita kena halal dan haram. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatul la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi berdasarkan hadis yang sahih. Sesungguhnya halal itu jelas, haram pun jelas, tapi antara kedua-duanya banyak yang tak jelas. Yang tahu tentang antara kedua-dua itu ialah orang yang berilmu. Tapi ramai tidak berilmu, mereka tidak tahu. Maka hanya dengan ilmu kita kenal yang halal dan yang haram, dan juga antara halal dan haram. Yang kelima, hanya dengan ilmu kita kenal yang sah dan yang batal. Ini hal ihwa berkaitan dengan ibadah. Pernah berlaku pada saya di Mesir, tuan-tuan dan perempuan, di Iskandariah. Masa ketika itu saya baru sampai, remaja, baru belajar, baru nak kenal mendalami Islam, maka bersolat di sebuah masjid. Solatnya solat maghrib. Tu imam terlupa tahiyat awal. Dia terus bangun ke rakaat yang ketiga. Maka ketika itu saya melihat kami bercelaru, termasuk saya. Kami duduk di tahiyat awal, tu imam terlupa tahiyat awal, terus bangun ke rakaat yang ketiga. Saya tak tahu nak buat apa. Saya kering pada rakan saya di tepi saya. Masa itu tak boleh bersembang tengah solat. Tak boleh telefon ustaz untuk membantu. Terpulang pada ilmu-mu ketika itu. Kamu jawablah sendiri apa nak buat. Maka saya keliling kawan saya, nampak dia pun tak buat apa juga. Tiba-tiba saya ternampak di hujung saf ada seorang merangkak pergi ke tu imam. Merangkak pergi ke tu imam, dia cuit tu imam. Dia kata, tu imam, o'on. Ini bahasa Arab. Kamu berdiri buat apa? Duduk. Ya Allah, apa berlaku ni? Semua ini berlaku depan mata saya. Yang menyebabkan saya terfikir, itulah padahnya jika kami tak ada ilmu ni. Hanya dengan ilmu kita kena sah dan batal. Dan yang keenamnya, hanya dengan ilmu kita boleh buat perbandingan. Contoh orang mengatakan, mengapa Islam tu yang terbaik ya? Kita tak mampu menjawab, melainkan dengan ilmu. Dan kemuncaknya yang ketujuh, hanya dengan ilmu kita rasai kehebatan agama kita. Kita mampu kaitkan Quran dengan sains, kita rasa hebat. Subhanallah, Quran begitu saintifik. Hanya dengan ilmu kita boleh berkata demikian. Jadi mengapa ilmu penting? Itulah jawapannya. Hanya dengan ilmu kita kenal 7 aspek yang saya sebutkan tadi. Dan ketika itu barulah kita akan kejar ilmu. Saya nak kenal tujuan hidup, nak kenal Tuhan saya, nak kenal hak dan batil, nak kenal halal dan haram, sah dan batal, perbandingan antara yang betul dengan yang salah. Dan kemuncaknya, hanya dengan ilmu saya akan kagum dengan agama saya, sebab agama saya modern, saintifik, melampaui zaman, jauh ke hadapan. Hanya dengan ilmu saya boleh berkata demikian. Justru kena belajar rajin-rajin. Justru kena banyak membaca, kena banyak mengkaji. InsyaAllah kita akan bicarakan hal ini selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bahawa ilmu yang terpenting ialah ilmu agama. Berdasarkan sabda Nabi kita SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi,
May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah permantapkan ilmu agamanya. Akhirnya kebaikan kita tak boleh kita pisahkan daripada penguasaan ilmu din ataupun ilmu agama. Justru di mana saja kita berada, sehebat mana kita sekalipun, jangan abaikan ilmu agama. Namun kita tak menafikan kepentingan ilmu-ilmu lain. Contoh ilmu kontemporari, ilmu sains, ilmu teknologi, perubatannya, kejuruteraannya, accountannya, fizik, biologi, kimia, IT dan seumpamanya. Kita tak menafikan kepentingannya. Tetapi ilmu-ilmu itu perlu duduk di bawah ilmu teras, ilmu pokok, dan ilmu pokok itu ialah ilmu din ataupun ilmu agama. Sebab itulah di zaman Nabi SAW, para sahabat dimantapkan ilmu agamanya, dan ilmu agama itu bertunjangkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Selepas itu kita melihat para sahabat pergi ke mana tempat di dunia. Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Ada sahabat kemudiannya pergi ke Mesir. Dan begitulah seterusnya. Mereka tidak terbabas. Sebab ilmu din itu sudah mantap. Ilmu agama sudah mantap. Akhirnya mereka menguasai separuh dunia. Tetapi mereka tidak terbabas di dunia itu. Disebabkan nilai mereka betul. Nilai mereka betul disebabkan ilmu agama mereka merupakan ilmunya mantap. Sebab itu hari ini jika boleh di sekolah, jangan pandang sepi, jangan pandang ringan bab ilmu agama ini. Dan ilmu agama ini akan menjadi lebih mantap jika ia bukan sekadar satu mata pelajaran. Ia bukan sekadar satu subjek. Tapi lebih penting, ia menjadi suatu amalan, penghayatan. Lebih baik dibudayakan, insya-Allah. Dan hanya selepas itulah ilmu itu menjadi suatu yang mantap pada kita, dan akhirnya dia akan menaungi ilmu-ilmu kontemporari yang lain, dan dia mencantikkan kehidupan kita. Saya teringat pada bumi Andalus sebelum ini. Bumi Andalus sebelum ini berjaya melahirkan saintis-saintis agung. Dan hal ini dinyatakan oleh Robert Briffault. Dalam buku beliau The Makings of Humanity disebutkan oleh Philip K. Hitti. Dalam buku beliau History of the Arabs disebutkan oleh Victor Robinson. Dalam buku beliau The Story of Medicine disebutkan oleh A.M. Lothrop Stoddard. Dalam buku beliau The New World of Islam disebutkan oleh Marmaduke Pittall. Dalam buku beliau Islamic Culture disebutkan oleh George Sutton. Dalam buku beliau Introduction to the History of Science disebutkan oleh ramai lagi yang mengatakan bahawa saintis Muslim dari bumi Spanyol dahulu ataupun Andalus hebat. Malah Robert Briffault dalam buku The Makings of Humanity mengatakan jika tidaklah kerana Muslim saintis Muslim ini, maka Barat tidak akan berubah ke era Renaissance. Barat akan terus tenggelam dalam era kegelapannya. Barat hanya berubah ke era kebangkitan, ke era kehebatan bernama Renaissance apabila mereka mendapat ilmu baru daripada saintis yang beragama Islam dari bumi Andalus. Dalam arti kata yang lain, Eropah berubah menjadi hebat sampai ke hari ini disebabkan ilmu, disebabkan pengetahuan. Dan ilmu itu datang daripada orang-orang Islam, saintis Muslim. Orang-orang Islam mengkaji ilmu, menerokai ilmu, memperkembangkan ilmu, dirangsang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu itu akhirnya dibawa ke Eropah, sehingga Eropah juga berubah daripada era kegelapan kepada Renaissance, era kebangkitan. Dan semua ini merupakan sejarah yang memang tidak boleh dinafikan lagi. Tapi semuanya berkaitan dengan ilmu. Tanpa ilmu, umat Islam tidak menjadi hebat. Tanpa ilmu, Eropah juga tidak menjadi hebat. Semua bermula dengan ilmu. Ilmu merupakan pintu gerbang kepada segala kebaikan.
Justru tajuk kita pada pagi ini ialah kejar ilmu. Kejar ilmu bermaksud pandanglah ilmu sebagai sesuatu yang penting. Pandanglah ilmu sebagai bekalan yang akan membawa kita kepada kecemerlangan dunia sampai akhirat. Pandanglah ilmu sebagai suatu bekalan yang akan mencantikkan kehidupan kita. Dan pandanglah ilmu sebagai suatu bekalan yang akan memastikan generasi akan datang akan menjadi generasi yang benar-benar berwibawa, yang mampu memacu negara ke arah kejayaan yang seterusnya. Itulah harapan kita bila kita bicarakan tajuk kejar ilmu ini. Namun kita peringatkan apa yang kita peringatkan tadi, bahawa ilmu bagi segala ilmu ialah ilmu agama. Dan ilmu agama itu mestilah bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Justru berkaitan dengan Al-Quran, jangan hanya mengaji. Jangan hanya mengaji, tapi hendaklah kita mengaji dan mengkaji, agar dengan kajian itu kita fahami isi-isi Quran dan kita mendapat ilmu Al-Quran. Dan itulah tunjang kita. Dan kemudian kita perkembangkan dengan menguasai ilmu-ilmu yang lain. Dan selepas itu kita beramal pastinya. Semoga insyaAllah Allah memberikan kekuatan pada kita untuk menguasai ilmu. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.